InsyaAllah. Baik. Kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam sya'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Siapa boleh pinjam kitab? Saya dah tertinggal kitab lain bawa. Pinjam kitab. Alright. Okey. Daripada Mana? saya. Baik. InsyaAllah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah taala itu Maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga dia mencintai akan saudaranya sebagaimana dia mencintai akan dirinya sendiri. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalat ilal khairi ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang semuliakan Fadil Tuan-Tuan Imam, tak lupa juga semuliakan Fadil Tuan Bilal, tentunya Tuan Siap, pengerusi masjid, Ketua Kawasan Masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada subuh pada pagi ini untuk kita sambung sedikit lagi perbincangan berkenaan dengan ulasan hikam ni. Pasal yang kedua, pembetulan dan nasihat kepada orang yang memperolehi akan darjat wali. Pembetulan dan nasihat kepada orang yang memperolehi darjat wali. Di muka surat 373, masih lagi dalam perbincangan kata-kata hikmah. Kita lihat dia punya kata-kata hikmah itu. Matali'ul anwar al-qulub wal asrar, nurun mutsaudaun fil qulub, madadahu minal nuril warid min khazainil wujub. Maksudnya, sumber cahaya daripada Allah Ta'ala adalah hati. Sumber cahaya daripada Allah Ta'ala adalah hati. Cahaya yang bersumberkan pada hati adalah cahaya yang diletakkan di dalam hati seseorang.
yang selalu memperolehi cahaya daripada alam gaib. So apakah mana cahaya? So apakah mana hati di situ? Maksud hati ini bukanlah sebagai organ untuk tubuh manusia seperti yang kita kenal sehari-hari. Maksud dengan hati ialah benda halus yang hanya diketahui oleh Allah Ta'ala sahaja. Di muka surat 372 kan, kita lihat muka 132 tu, bawah tu 123 bawah 732. Jadi apakah maksud dengan hati yang disebut bawah tu? Maksud hati ini bukanlah hati sebagai organ tubuh manusia seperti yang kita kenal sehari-hari. Jadi maksud hati ini ialah benda halus yang mana hanya diketahui oleh Allah Ta'ala sahajalah. Wallahu alam. Itu disebut oleh musannaf. Baik, kita kembali pada tadi. Jadi cahaya yang melimpah dalam hati melibatkan berapa jenis? Macam tu. Antaranya cahaya yang menyebabkan murid merasakan alam ini adalah merupakan kesan kewujudan Allah Ta'ala. Ini pun termasuk jugalah cahaya hati. Antara cahaya hati ialah murid merasakan alam ini merupakan kesan kewujudan Allah Ta'ala. Betul kan? Alam ni adalah kesan daripada wujud Allah. Tanpa alam, tanpa Allah, maka tak ada alam. Ada Allah boleh tentu ada alam. Tapi bila ada alam, maka sudah tentu ada pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mustahil alam ni terjadi dengan sendirinya. Hatta segala benda yang ada dalam muka bumi ni pun, contohnya kereta, rumah, bangunan yang tinggi, bangunan rendah, kapal terbang dan sebagainya, sudah tentu ada pembuatnya. Sudah tentu ada pencipta dia, designer dia, arkitek. Kita lihatlah bangunan yang hebat zaman sekarang ni. Kadang-kadang kita pun tak terfikir macam mana dia buat bangunan tu. Jadi mustahil alam itu hebat, itu luas terbentang ni, 7 petala langit dan 7 petala bumi ni, mustahil wujud tanpa ada pencipta. Baik, seterusnya, antaranya yang membuatkan murid merasakan makna tambahan dari yang disebutkan di atas ialah merasakan jelmaan sifat dan juga nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasakan jelmaan sifat dan juga nama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bersifat qadim. Ada 20 sifat lah kalau kita belajar dalam tauhid tu. Daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala halil hawadis, sampailah qiyamut ta'ala binafsih, wadaniyat dan seterusnya kan. Dan sampailah kepada qaunu ta'ala mutakalliman, keadaan Allah Ta'ala tu yang berkata-kata. Daripada 20 sifat itu, dia terbagi pada 4 pula. Ada sifat nafsiah, kemudian kita ada sifat salbiah, kemudian ada sifat ma'ani dan juga sifat maknawiyah. Sifat wujud itulah sifat subuti. Wujud ni disebut dalam kitab tauhid sama ada dia boleh dikatakan in maujud ataupun bukan ghairu maujud. In maujud ataupun ghairu wujud. Boleh dikatakan wujud itu adalah diri kepada zat Allah Ta'ala, dan juga boleh dikatakan bahawa wujud itu bukan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga sifat-sifat yang lain lah. Sifat kudrah kan. Sifat kudrah ni ialah satu sifat yang tidak bercerai tanggal daripada Allah Ta'ala. Berbeza kudrat yang ada pada manusia boleh bercerai tanggal. Bila kita sampai umur kita nyanyuk kan, sampai umur kita dah tak mampu lagi nak buat apa-apa, maka segala sifat kekuatan kudrah kita tu dah ditarik oleh Allah Ta'ala. Asalnya kita ni lahir pun lemah, tak ada apa-apa. Lahir je kita tak boleh angkat pun, berapa kilo pun tak boleh angkat. Kita pun ke mana-mana pun diangkat oleh ibu kita lah waktu kita baru lahir kan. Nak buang air dan sebagainya semua, kalau tak ada ibu kita yang menguruskan, kita pun tak boleh buat apa. Gitu. Jadi asal kejadian kita ni lahir dalam keadaan lemah. Sampailah penghujung dunia kita, penghujung akhir umur kita pun kita jadi lemah semula.
Jadi sifat kudrah yang ada pada kita ni boleh bercerai tanggal. Sifat ilmu pun juga boleh bercerai tanggal pada kita. Tetapi sifat ilmu yang ada pada Allah tidak bercerai tanggal. Sebab sifat itu dikatakan sifat subuti, sifat wujudi ataupun subuti yang tetap bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sifat-sifat 20 itu ada 6 sifat yang bertakluk. Dia kata ada 6 sifat bertakluk. Mana sifat yang bertakluk? Itulah seperti kudrah. Kudrah takluknya iaitulah ijad wal i'dam. Ijad wal i'dam, menjadikan dan juga mentiadakan. Kemudian iradah, takluknya tahsis, menentukan. Takluknya tahsis, menentukan. Kemudian hayat, hayat laisa bi ta'alluqin, tidak ada takluk. La ta'alluq lil hayat. Hayat tidak ada sifat takluk. Ilmun sifat takluk, itulah inkishaf, tersingkap ataupun terbuka. Hayat tidak ada takluk kan. Basar pun inkishaf, tersingkap ataupun terbuka. Kemudian kalam takluknya dilalah. Dilalah takluk dia. Mana ada 6 sifat yang ada takluk. Lain-lain sifat tidak ada takluk. Sifat ma'ani ini dibangsakan kepada makna. Itu sebabnya terjemahan yang paling sesuai kepada sifat ma'ani ialah macam kudrah. Tak sesuai kita katakan berkuasa. Yang sesuai ialah perkuasa. Perkuasa, perkehendak, pelihat. Sebab apa? Kerana kalau sebut ni dia termasuk dalam sifat afal, sifat perbuatan. Sedangkan sifat ma'ani bukan sifat perbuatan. Kalau kita kata Allah Ta'ala tu berkuasa, mana dia termasuk sifat afal, perbuatan. Jadi tak sesuai kita terjemahkan sifat ma'ani dengan sifat perbuatan. Dia adalah sifat subuti, wujudi ataupun subuti. Jadi paling sesuai ialah perkuasa, perkehendak. Itu disebut dalam kitab-kitab turas, kitab-kitab pondok jauh lama. Terjemahan paling sesuai betul lah. Baik. Kemudian nama-nama Allah Ta'ala. Nama-nama Allah Ta'ala ini, segala nama-nama yang terdapat di alam ini menzahirkan akan nama Allah Ta'ala, musamma dia. Segala nama-nama yang ada pada Allah Ta'ala yang terdapat, segala nama-nama yang terdapat di alam ini menzahirkan akan musamma, nama yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Contohnya manusia itu memaafkan, mengampunkan kesalahan orang lain. Raja mengampunkan dosa pesalah. Seorang raja mengampunkan ataupun memaafkan seorang pesalah. Jadi dia menzahirkan akan sifat Al-Ghafur, pemaaf yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi lah benda-benda yang terdapat. Apa lagi? Allah Ta'ala, dalam dunia ini ada masanya Allah Ta'ala tu menjatuhkan kerajaan, dan ada masanya menaikkan kerajaan. Menaikkan kerajaan, menjatuhkan suatu kerajaan. Dia menzahirkan akan sifat yang ada kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu yang izzah, menaikkan, kemudian menjatuhkan, kemudian Allah Ta'ala mematikan, yuhyi wa yumit. Dalam dunia ini ada berlakunya kematian dan kehidupan, yuhyi wa yumit, mana menzahirkan sifat musamma. Itulah nama yang ada kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, inilah yang disyaratkan dalam kata-kata hikmah Syekh Ibn Atta'illah. Syekh Atta'illah kata, nurun yukshafu laka bihi an asarihi, wa nurun yukshafu laka bihi an awsabihi. Cahaya yang bersumber kepada hati itu ada kalanya menyebabkan Allah Ta'ala membukakan hati anda sehingga mengetahui keadaan-keadaan makhluknya. Ada kalanya cahaya itu menyebabkan Allah membukakan hati anda hingga mengetahui akan sifat-sifatnya, akan sifat-sifat Allah Ta'ala ni. Termasuk dengan cahaya tadi. Nurun yukshafu laka
bihi an asarihi, cahaya yang membukakan bagi engkau dengannya daripada kesan-kesan, kesan-kesan daripada kekuasaan Allah Ta'ala, ataupun di sini disebut sehingga mengetahui keadaan-keadaan suatu makhluk. Mana dia tengok makhluk tu, okey, dia boleh baca mata hati orang, dia boleh baca lah apa dalam pemikiran orang tu, dia boleh baca. Tu hebat lah tu. Ini pun salah satu daripada darjat martabat wali Allah Ta'ala ni, sehingga dia boleh membaca gerak hati kita kan. Macam tu. Ada orang tertentu lah Allah Ta'ala nanti Allah Ta'ala pilih dia dapat kelebihan sesuatu, dia tahu apa yang digerakkan dalam hati kita. Baik, kemudian adanya cahaya itu menyebabkan Allah Ta'ala membukakan hati sehingga mengetahui sifat-sifat Allah Ta'ala tadi. Ini pun salah satu jugalah. Allah Ta'ala boleh anugerahkan pada mana-mana yang dia kehendaki sehingga orang itu mantap ilmu dia, terutama bab akidah. Dia cerita tentang sifat-sifat Allah Ta'ala ni, semua dia boleh cerita. Tahap mantap lah dia punya akidah dia. Macam tu. Baik, sifat sifat tadi, sifat yang 20 tadi, sifat nafsiyah, salbiyah, semualah dia boleh cerita. Kemudian sifat ma'ani, apa beza ma'ani dengan manawiyah, boleh beza kan. Sifat yang ada ta'aluk tadi dia boleh ceritakan apa dikatakan sifat ta'aluk. Sifat istighna pun dia boleh ceritalah. Maknanya tak boleh lah orang goreng dengan kita lah. Kalau sebut apa dia katakan sifat ta'aluk, kita tahulah sifat ada ta'aluk. Tolabus sifat amruz zaid anizat, kata. Tahulah dia jawab, menuntut sifat atau pekerjaan tambahan di atas Allah Ta'ala, terkatakan ta'aluk. Baik, kita lihat 124 bawah tu. Setelah mengetahui keadaan-keadaan makhluk, baik manusia maupun segala yang ada di langit dan di atas serta semua yang ada dalam lautan dan di bawahnya, anda disebut sebagai orang yang mengalami kasyaf suri. Dia namanya kasyaf suri. Kasyaf suri. Kan dia ada kasyaf suri, ada kasyaf maknawi. Okey. Maknanya setelah mengetahui keadaan makhluk, baik manusia maupun yang ada di langit dan di atasnya serta semua yang ada di lautan, anda disebut orang yang mengalami akan kasyaf suri. Mana dia baca, tengok orang tu dia boleh baca mata hati dia kan. Apa yang digerakkan hati orang tu dia tahu, dia boleh baca lah. Dia ada kasyaf lah. Ada kasyaf, keramah, ada kelebihan tertentu. Jadi kita tak boleh nak goreng dengan dia lah. Macam tu. Sebelum kita buat sesuatu dia dah tahu dah kita nak buat apa. Macam tu. Kemudian ada lagi. Bagi ahli taqiq dia kata kasyaf suri bukanlah satu hal yang penting. Ada lagi dikatakan kasyaf maknawi, kata musannif. Kasyaf maknawi ialah mengetahui sifat-sifat Allah ataupun sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, dia tahu semualah. Daripada sifat ma'ani tadi, maknawiyah, kan? Sifat subuti, sifat zati, kan? Okay? Apa beza jirim, apa dikatakan arad, apa dikatakan halun, apa dikatakan amru intibari, apa dikatakan dengan maujudun, ma'dumun, dia tahulah. Kerana setiap satu tu dia ada 4 perkara kan. Disebut dalam kitab apa tu, sifat 20, satu pengenalan asas tu yang dikarang oleh Ustaz Muhadir Jul kan. Disebut situ lah. Ada 4. Satu benda tu dia ada 4 pecahan. 4. Pertama dikatakan maujudun. Maujud ni tingkatan paling atas. Lepas tu paling bawah ma'dumun, benda tak ada, ma'dum lah. Kemudian di antara maujud dengan ma'dum dikatakan sebagai halun, haliyah. Haliyah ni di antara ada dengan tiada. Kemudian di antara haliyah dengan ma'dumun tu dikatakan sebagai amrun iktibari. Amrun iktibari. Amrun iktibari ni adalah satu benda yang ada pada zihin tetapi tiada pada kharij. Ada pada zihin tetapi tiada pada kharij. Tiada pada luaran dia. Contoh yang paling mudah lah amrun iktibari, contohnya meja kita.
meja kita. Meja kita ni 4 segi kan. Betul ke meja ni 4 segi? Ya, betul 4 segi. Tunjukkan meja tu 4 segi. Kita pun tunjuklah meja ni. Bila kita tunjuk meja 4 segi, ini rupanya bukan meja, ini kayu. Ini kayu. Tapi betul tak bukan meja tu 4 segi? Ya, betul 4 segi. Habis ni yang aku tunjuk apa? Ini bukan 4 segi, ini kayu. Kan? Kayu, ini bukan 4 segi. Tapi ada tak 4 segi tu? Ada. Mana segi zihin kita ada. Bola tu bulat. Bola itu bulat. Kan? Bola bulat itu bila di segi zihin kita memanglah nampak bola tu bulat. Tapi bila kita tunjuk pada bola, sentuh bola tu, adakah bola itu bulat? Bila sentuh, ini bukan bulat, ini bola. Bola mana tu daripada campuran getah. Campuran getah, lepas tu ada macam-macam campuran dia. Kan? Sehinggalah jadi bola. Je tu. Ada bola bulat, ada bola lonjong. Bola apa lonjong tu? Bola rugby kan? Saya tak fahamlah kenapa bola rugby tu lonjong. Kenapa dia rugby tu lonjong? Mungkin permainan macam tu ke, dia mengakarkan orang. Kita ingat bola tu ke kiri, lepas rupanya ke kanan pergi. Kita ingat ke belakang, rupanya bola tu ke depan. Pandai dia mengakar kita kan. Bola tu nak katakan bola rugby. Dan rugby ni dia memang permainan ni mesti ada sentuhan kan. Sentuhan, pegang pinggang orang kan, gebahkan orang. Macam tu dia permainan dia. Pelik sikit lah rugby ni. Baik. Jadi yang kedua, kasyaf maknawi itu mengetahui sifat-sifat Allah. Ini yang diharapkan oleh ahli makrifat. Ahli makrifat ni dia punya makam tinggi kan, makam sidikin, jadi dia tahulah segala sifat-sifat yang wajib kepada Allah Taala ni. Kalau cerita sifat yang wajib, tahu. Okay. Dia bukan sekadar tahu, bukan sekadar tahu jazam. Yang paling tinggi jazam lah. Banyak orang tahu kerana tak jazam. Kita naklah tahu dan jazam. Kemudian satu lagi, sifat kudrat yang ada pada Allah Ta'ala itu taksir. Sedangkan sifat yang kudrat yang ada pada kita tidak ada taksir. Taksir itu apa? Taksir ni memberi bekas. Taksir itu memberi bekas. Sedangkan sifat kudrah yang ada pada kita tidak memberi bekas, tidak ada taksir. Yang taksir ialah sifat yang kudrah yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apabila Allah Taala memberikan sifat maknawi itu kepada seseorang, orang itu terus jadi yakin bahawa semua makhluk ini adalah dalam keadaan kurang disebabkan kesempurnaan sifat yang ada pada Allah. Malah boleh hilang dan boleh rosak kerana adanya sifat wujud yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang wujud yang sebenarnya, hakiki sebenarnya? Iaitulah wujud hakiki, itulah Allah Subhanahu wa taala. Kita ni hanya dikatakan, sebut dalam kitab tauhid dikatakan wujud majazi. Wujud majazi saja, bukan wujud hakiki. Je tu. Kemudian kekal ada beberapa perkara yang kekal. Contohnya syurga kekal, neraka kekal, ruh kekal. Lepas itu aras, kursi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu lagi itu yang tulang, namanya tulang tungking. Yang sebut dalam kitab tauhid ada beberapa perkara yang kekal. Tetapi kekal itu namanya kekal aradi, bukan kekal hakiki. Kekal hakiki itulah Allah Ta'ala yang tidak ada permulaan kepada wujudnya dan tidak ada perakhiran kepada wujud Allah Ta'ala. Sedangkan macam syurga, neraka kan, nikmat-nikmat dalam syurga dan azab neraka itu adalah kekal. Tetapi kekal aradi, mana kekal yang ada permulaan dia. Dia ada permulaan kepada wujudnya, tetapi tidak ada perakhiran kepada wujudnya. Kecuali lah Allah Ta'ala berkenakkan sebaliknya. Masya-Allah. Baik. Banyak daripada kalangan ahli makrifah merasai kehadiran cahaya-cahaya tersebut. Banyak di kalangan ahli makrifat ni, mana di kalangan wali Allah Ta'ala ni,
Kan mana orang tingkatan tinggi. Apa makna makrifat? Makrifat makna mengenal lah. Mengenal. Definisi makrifat ni maknanya al-jazmu mutabiqul bil waqi'. Dia katakan jazam yang berbetulan dengan waqi', realiti dia. Atau dikatakan makrifat. Banyak di kalangan makrifat merasai kehadiran cahaya-cahaya tersebut. Kerana itu mereka menyibukkan diri untuk melayani cahaya-cahaya itu. Padahal tumpuan yang sebenarnya perlu diberikan kepada kesan-kesan yang ditinggalkan oleh cahaya-cahaya tersebut. Nampak? Ini antara kelemahan yang ada kepada golongan makrifat. Sebab golongan makrifat ni pun walaupun di golongan makrifat, tetapi dia bukannya maksum. Macam wali Allah Ta'ala kan, bukannya maksum. Masing-masing tetap ada kelemahan, kekurangan. Jadi ada kalangan makrifat ni, dia sibuk melayani cahaya-cahaya tadi. Padahal tumpuan yang sebenar patut diberikan kepada kesan yang tinggal oleh cahaya. Ini dapat dilakukan dengan merasai fana. Fana di dalam perbuatan Allah, af'al Allah, atau fana dalam sifat-sifat Allah Ta'ala. Dia ada dua tu, fana dalam perbuatan Allah, atau fana dalam sifat-sifat Allah Ta'ala. Baik, macam mana dia katakan fana dalam perbuatan Allah? Fana dalam perbuatan Allah ialah orang yang menempuh perjalanan menuju kepada Allah Ta'ala, melihat segala sesuatu itu adalah merupakan perbuatan Allah. Itu dia katakan fana fi af'al Allah. Fana fi af'al Allah. Af'al perbuatan kan. Mana orang yang menempuh perjalanan menuju pada Allah, dia melihat segala sesuatu itu merupakan hasil daripada perbuatan Allah. Semua yang terdapat di alam ini adalah hasil daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat yang sebenarnya, zahirat nampak kita lah. Contohnya kita memotong sesuatu, memotong dahan kayu. Zahiriatnya memanglah kita nampak kita yang memotong dahan kayu. Hakikat yang memotong siapa? Allah Ta'ala yang memotong. Api kan, api sifatnya membakar. Api itu sifat membakar kan. Kalau Allah Ta'ala tidak izinkan membakar, dia tidak akan membakar juga. Seperti yang berlaku pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi api itu kan, kalau dia tidak ada keizinan daripada Allah Ta'ala untuk membakar, maka dia tidak membakar juga. Semua dengan keizinan Allah Ta'ala. Malaikat maut, tahu tak? Malaikat maut pun tu juga. Malaikat maut tidak akan mencabut nyawa sesuatu makhluk melainkan dengan izin Allah. Kalau aku izinkan, barulah kau boleh cabut nyawa dia. Malaikat pun kata, aku pun tak akan mencabut nyawa seseorang melainkan ada perintah daripada Allah. Tanpa perintah daripada Allah, aku pun tidak akan mencabut nyawa. Kan? Tapi janji Allah Ta'ala tu tetap benar. Bila sampai ajal seorang itu, maka akan sampailah saat kematian dia. Disebut dalam kitab At-Tazkirah. Disebut dalam kitab At-Tazkirah fi ahwalil mauta wa umul akhirah. Disebut oleh Imam Qurtubi. Tazkirah mana peringatan pada menyatakan orang, kelakuan orang yang mati dan urusan akhirat disebut di situ. Kan, apabila sampai satu saat kepada kematian hamba, maka ahli-ahli keluarga hamba yang meninggal dunia itu ataupun yang nazak itu masing-masing ada yang meraung, kan, meraung, ada yang menarik-narik rambut, ada yang berguling-guling, kan, ada menyalahkan takdir dan sebagainya. Apabila sampai saat sesuatu kematian pada ahli keluarga yang dikasihi, ada yang menyalahkan malaikat maut, ada yang menyalahkan Allah, kan, ada yang menyalahkan si mati. Disebut dalam kitab tu. Mana ada tiga yang ahli keluarga akan salahkan. Sama ada dia menyalahkan malaikat maut yang mencabut nyawa ahli keluarga dia, ataupun dia menyalahkan si mati sendiri, kesilapan dia, ataupun dia menyalahkan Allah, takdir Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kalau seandainya dia menyalahkan malaikat maut, maka malaikat maut jawab, janganlah salahkan aku, kerana aku ini adalah diperintah, makmur. Aku diperintahkan. Kan? Kalau dia tak diperintahkan untuk mencabut nyawa, maka aku pun tidak diperintahkan. Aku pun tak buat. Kemudian kamu jangan menyalahkan si mati, kerana si mati memang dah mati. Dah mati, dah tak ada apa dah. Janganlah salahkan si mati. Kemudian jangan kamu menyalahkan takdir Allah. Kalau kamu menyalahkan takdir Allah, maknanya kamu kufur kepada Allah. Kamu kufur kepada Allah Ta'ala. So jangan salahkan sesiapa, kerana dah sampai qada dan qadar Allah Ta'ala. Mati-matilah. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Surah Az-Zumar ayat 62. Allah lah yang mencipta segala sesuatu, dan dialah yang mentadbir serta menguasai sesuatu. Wallahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam tu. Maknanya fana pada perbuatan Allah Ta'ala tadi, maksudnya orang yang menempuh perjalanan menuju pada Allah, melihat segala sesuatu itu merupakan perbuatan Allah. Semua perbuatan Allah. Malahan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kan? Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Semua adalah perbuatan Allah Ta'ala. Cuma di segi adab kita dengan Allah, kan, kita tidak boleh menyalahkan segala perbuatan-perbuatan buruk itu disandarkan kepada Allah. Segala perbuatan buruk tak boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana adab kita kepada Allah Ta'ala. Tetapi hakikat sebenarnya, baik buruk itu semuanya telah pun ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak bolehlah kita menyalahkan Allah. Sebab apa? Kerana yang akan disoal ialah manusia di akhirat besok, bukan Allah yang akan disoal. Baik. Kemudian fana pada sifat-sifat Allah ialah orang yang menuju kepada Allah Ta'ala itu merasai sifat-sifat Allah, iaitu sebagaimana yang disebut dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah anda menyembah Allah seolah-olah anda melihatnya, dan jika anda tidak melihatnya, dia tetap akan melihat kamu. Dia tetap melihat kamu. Kerana Allah Ta'ala ini mempunyai sifat apa? Dikatakan sepakat al-basir, maha melihat. Melihat Allah tidak menggunakan biji mata, tidak menggunakan anak mata. Kita melihat menggunakan anak mata, biji mata. Dan penglihatan kita pun terbatas. Kan? Kita melihat menggunakan alat, ini biji mata. Allah Ta'ala melihat tanpa menggunakan alat. Mana manusia ni mesti ada wasail dia, perantaraan dia, kan? Alat dia, perkakas lah untuk melakukan sesuatu. Tanpa perkakas kita pun tak boleh buat apa. Nak buat rumah mesti ada perkakas. Contohlah paling mudah, nak buat rumah mesti ada perkakas. Kan? Tak boleh kita datang topik orang nak buat rumah. Kan? Contohnya tu rumah kata, tolonglah renovate rumah saya ni boleh. Kan besok tu datang, tapi datang lenggang kangkung je. Lenggang kangkung, satu alat tak bawa. Tali tip pun tak ada, ketuk besi pun tak ada, kan? Apa lagi? Gergaji pun tak ada. Tinggal kangkung je tu. Lepas tu nak pinjam tu rumah, tuan ada tak gergaji? Tuan ada tak ketuk besi? Tuan ada tak paku? Tuan ada tak tu? Tahu ni semua minta kata rumah. Kau ni tukang ke tak tukang? Kau ni tukang tak tukang? Aku tukang dia tu. Aku tukang. Tapi minjam orang punya, kan? Tak layak lah jadikan sebagai tukang. Tuan ni tak layak tukang. Satu benda tak ada, jadi tukang apa, kan? Jadi maknanya manusia ni nak buat satu mesti ada alat, perkakas. Allah Ta'ala mencipta alam tanpa menggunakan alat, tanpa ada perkakas. Je tu. Hanya sekadar kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Baik. Seterusnya, agar orang yang menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala tidak sibuk dengan cahaya-cahaya wujud di dalam hatinya,
sehingga lupa kepada kesan-kesan yang ditimbulkan oleh cahaya-cahaya tersebut. Maka Syekh mengukakan kata-kata hikmah berikut. Apa kata Syekh? Dia kata rubbama waqafatil qulub ma'al anwar kama hujibatin nufus bi kisyaifil aghyar. Dia kata kadang-kadang hati berhenti bersama cahaya yang menimbulkan kasyaf itu. Mana selalu disibukkan dengan kasyaf dan tidak mahu meningkatkan kasyaf, tidak mahu meningkatkan marifah ataupun mengenal Allah. Sebagaimana kesenangan nafsu yang boleh menghalang seorang daripada Allah kerana selalu disibukkan dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kasyaf ni dia satu pemberian jugalah, satu pinjaman Allah kepada wali. Ada wali-wali yang sibuk dengan kasyaf. Dia sibuk dengan kasyaf tadi sehingga kan dia melupakan kepada makrifat. Kan dia tak nak meningkatkan makrifat dia kepada Allah Taala. Tak nak lah. Mana sibuk dengan benda lain. Gitu kan. Sepatutnya dia kena meningkatkan lagi makrifat kepada Allah Taala. Macam kita jugalah. Kita ni sebagai yang kata orang awam, kita kena belajarlah. Jangan kita sibuk dengan dunia. Allah Ta'ala bagi manusia ni dengan berbagai nikmat dunia, kesenangan dan sebagainya. Ada orang sibuk menguruskan kesenangan, sibuk menguruskan harta dia, sibuk menguruskan tanah dia, sibuk menguruskan rumah dia, sibuk menguruskan harta dia, kereta dan sebagainya, sehingga kan dia terlupa untuk mengaji. Buat apa nak mengaji? Aku pun dah pandai kat sekolah dulu dah belajar semua. Buat apa nak belajar lagi? Buat apa nak nambahkan ilmu lagi kan? Sama juga. Kalau ditakdirkan neraka, so neraka lah. Syurga lah. Mana dia serah diri macam tu lah. Macam tu tawakal dia tinggi dah macam tu kan. Mengaji tak nak, sedangkan kan kita kena mengaji, tuntut ilmu, belajar. Macam tu. Kita nak je tu. Macam tu lah keadaan sampai bila-bila. Dia tak akan berubah lah. Baik Jadi betul juga dengan wali. Ada wali yang sibuk dengan kasyaf, ilmu-ilmu laduni kan. Dia sibuk dengan benda tu sehingga kan dia lupa untuk meningkatkan makrifat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, diri manusia terhijab. Jadi diri manusia terhijab daripada mengenal hakikat iman oleh kegelapan. Manakala hati pula terhijab daripada mengenal Tuhan yang memiliki segala sesuatu oleh cahaya-cahayanya. Syekh Ibn Athaillah menyatakan seluruhnya, dia kata sataral anwar sarail bil kasyaifil zawahir ijlalan laha an tubtazala bi wujudil izhar wa ayunada 'alaiha bi lisan istihar. Maksudnya apa tuan-tuan? Allah Ta'ala menutup cahaya hati dengan sesuatu yang tidak kelihatan kerana memuliakan cahaya itu, dan jangan sehingga menjadi perkara yang dipermudahkan disebabkan diketahui oleh sebarang orang, dan jangan sehingga dimasyhurkan oleh orang. Jangan dimasyhur oleh orang. Satara anwan sarail bi kasyafiz zawahir. Allah Ta'ala menutup cahaya hati dengan sesuatu yang tidak kelihatan kerana memuliakan cahaya itu, dan jangan sehingga menjadi perkara yang dipermudahkan disebabkan diketahui oleh sebarang orang, dan jangan sehingga dimasyhurkan oleh orang. Apa maksud tuan-tuan? Ada 125 tu. Nombor 125 bawah dia kata apa? Allah Ta'ala menutup cahaya hati oleh dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Artinya cahaya hati itu tertutup oleh tingkah laku orang yang hatinya dikurniakan cahaya oleh Allah Ta'ala, seperti mengerjakan pekerjaan yang lumrah dilakukan oleh masyarakat pada umum dia. Kerana di kalangan para wali ni kan susah nak kenal. Wali paling susah nak kenal berbanding dengan mengenal Allah. Mengenal Allah kita senang, kita ada belajar, kita ada kitab, belajar dengan tugu, belajar tauhid. Wali ni macam mana nak mengenal wali ni? Ada tak kitab nak mengenal wali? Tak ada. Tak ada jual lah kat pasaran kitab mengenal wali. Nak kenal wali ni dia punya ciri-ciri dia kan. Kan ada satu kitab lengkap lah. Kitab tu semua berkenaan nak kenal wali.
Tapi kalau buku berkenaan cerita wali ada. Banyak juga kat pasaran buku tentang cerita wali. Wali ni boleh terbang lah, wali itu lah, macam mana sebagainya kan. Ada juga di pasaran banyak cerita tentang wali ni. Tapi nak kenal wali tu yang susah. Mana ciri-ciri wali itu satu persatu itu yang tak ada diceritakan. Tak ada ceritakan. Jadi mana mengenal Allah tu lagi mudah. Mengenal sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala tu lagi mudah dengan cara kita bertalaki, berguru, mengajar kitab tauhid. Banyak kita tauhid kan. Contohnya kitab Jawharatul Tauhid, Risalatul Tauhid. Biasa kitab basic belajar tauhid ni biasanya Risalatul Tauhid lah. Lepas tu belajar lah kita lagi Fathul Awam, Jawharatul Tauhid, Syarah Jawharatul Tauhid, seperti Mukhtasar Mufid kan, seperti kitab Tuhfatul Murid, kitab Tuhfatul Murid, kitab Asy-Syaikh As-Sawi. Ada Syekh As-Sawi. Tafsir pun ada juga Syekh As-Sawi. Syekh As-Sawi itu syarah kepada Tafsir Jalalain. Tafsir Al-Jalalain. Dua Jalaluddin. Namanya Syekh As-Sawi ada 4 jilid. Rupa-rupanya dalam tauhid pun ada kitab Syekh As-Sawi. Syekh As-Sawi ni dia syarah kepada kitab Matam Jawharatul Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani. Gitu. Dia kitab bahasa Arab. Ada kitab Mukhtasar Mufid, syarah kepada Jawharatul Tauhid. Kitab Tuhfatul Murid, syarah kepada Jawharatul Tauhid. Kemudian Hidayatul Murid, syarah kepada Jawharatul Tauhid. Kan Hasyiah Al-Bajuri. Hasyiah Al-Bajuri syarah kepada Jawharatul Tauhid. Banyaklah. Kitab Tauhid tu kan dia dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani matan dia. Syekh Ibrahim Laqani ni dia mazhab Maliki. Tetapi dia ni ahli sunnah wal jamaah. Dia ahli sunnah tapi mazhab Imam Maliki. Itu sebabnya tak banyak orang mengaji kitab tauhid. Sebab dia pengarang asalnya ialah itulah mazhab Maliki. Tetapi kitab-kitab itu menghuraikan berkenaan sifat 20. Cerita sifat 20 daripada A sampai Z dia cerita. Berkenaan sifat 10 satu persatu. Saya ngajar kitab tauhid ni di Masjid Jami' An-Nur Rembau. Masjid Jami' An-Nur Rembau dah sampai pada bait syair ke 41 dah. 41 dah. Sekali ngajar satu bait. Kadang-kadang dua kali ngajar nak baru habis satu bait. Dua kali ngajar baru habis satu bait. Kadang sekali ngajar satu bait 45 minit, kadang 1 jam baru habis satu bait. Sekali dah masuk ke bait syair dia 41 dah. Tak tahu lagi habis dia banyak bait sampai 100 bait. Baik. Seterusnya, jadi Allah Ta'ala menjadikan hati-hati dan hal keadaannya dari alam gaib sebagai penutup kepada keistimewaan dan sebagai ujian kepada makhluk agar terus beriman kepada perkara gaib melalui kesan-kesan kewujudan alam ini. Tak? Jadi Allah Ta'ala menjadikan hati-hati dan hal keadaannya dari alam gaib sebagai penutup kepada keistimewaan dan sebagai ujian kepada makhluk agar terus beriman kepada perkara gaib melalui kesan-kesan kewujudan alam ini. Selain daripada itu, dia juga merupakan satu rahmat kepada makhluk kerana mengelakkan mereka dari menyakiti orang-orang yang diberi keistimewaan tersebut. Keistimewaan mereka tegak menjadi hujah yang zahir. Baik, kemudian penutupan rahsia-rahsia hati. Penutupan rahsia-rahsia hati dengan fenomena-fenomena kemanusiaan. Kerana kemuliaan rahsia tersebut dan kerana Allah Ta'ala ingin memuliakan ahli-ahlinya, malah ia ingin memuliakan orang yang percaya pada mereka dan berinteraksi dengan mereka. Jadi perkara ini perkara tersebut tidak diperolehi kecuali dengan keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Nampak? Kan wali ini anugerah pada Allah.
Wali ni anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada wali ni ada dua sebenarnya. Pertama, wali yang dia dapat hasil daripada usaha ibadah. Hasil pada usaha ibadah dia, maka dia dapat tingkatan wali. Yang kedua, memang bukan hasil pada usaha ibadah dia, tapi Allah Ta'ala pilih dia sendiri. Itu sebab dia ada wali umum. Ada wali umum dan ada wali khusus. Nanti ada. Ini muka surat 376 tu. 376 bawah tu. Dia ada wali umum, dia ada wali khusus. Wali umum boleh diusahakan, dia kata. Wali umum ni boleh diusahakan dengan meningkatkan ibadah dan meningkatkan makrifat kepada Allah, orang tu boleh jadi taraf jadi wali. Okey. Yang kedua, wali khusus. Wali khusus ni Allah Ta'ala sendiri yang pilih. Bukan disebabkan ibadah dia, tapi Allah Ta'ala sendiri pilih, maka dia jadi tingkatan wali. Itu yang orang kata, bila jadi wali ni maknanya dunia ni seperti dilipat. Orang jadi wali ni dunia macam dilipat. Dia boleh bergerak begitu cepat dan pantas daripada satu tempat pada satu tempat yang lain. Kalau kita nak bergerak satu tempat tu, mesti kita dengan kenderaan, kena kereta dan sebagainya. Tak ada kereta, tak boleh nak pergi. Kalau nak pergi Mekah, macam ni terbang. Tak ada terbang, takkan nak jalan kaki merentas beberapa negara kan. Banyak negara nak rentang sampai ke Mekah tu. Naik atas ke Thailand apa lagi kan, India kan, India lah, Iran lah, macam-macam negara lah terpaksa dia lalui barulah sampai ke Mekah. Tapi wali ni sekelip mata je dah sampai ke sana kan. Macam tu. Cuma kita jangan heran lah wali, kerana syaitan pun lagi hebat pada wali. Syaitan sekejap je, sepatah sekilat dia bergerak daripada ujung dunia ke ujung dunia, dia boleh gerak. Macam tu. Nabi pun kalau nak macam tu pun Nabi pun boleh. Tapi Nabi tak nak pun. Kalau nak kirakan Nabi, aku nak terbang di udara pun aku boleh terbang di udara. Tapi kenapa Nabi tak nak kan untuk terbang di udara? Kenapa Nabi tak nak berjalan atas air? Tak ada. Ada tak sebut cerita dalam sirah Nabi berjalan atas air? Ada tak? Tak ada kan? Nabi terbang di udara, tengah-tengah berkecamuk peperangan, Nabi terbang di udara, memancung semua musuh-musuh dia. Ada tak cerita dalam sirah Nabi? Tak ada pun cerita pun Nabi terbang di udara. Nabi berada di dua tempat, dua negara masa yang sama. Ada tak Nabi? Nabi tak nak pun. Kalau nak, Nabi boleh dapat dah semua tu. Nabi tak nak pun. Malah gunung Uhud pun ditawarkan jadi emas untuk Nabi kan. Nabi tak nak pun. Nabi nak, dia nak macam, yalah, kehidupan macam para sahabat, macam kehidupan, contoh kehidupan Nabi kan. Dia menjiwai lah kan para sahabat yang lain. Baik. Jadi perkara tersebut tidak boleh kecuali dengan semuaan yang dianugerah Allah Ta'ala. Tidak semua manusia layak untuk mengenal orang-orang yang diberikan anugerah. Nampak? Tak semua di kalangan kita ni layak untuk dapat satu kedudukan yang boleh kita kenal wali-wali ni. Tak semua orang diberi kedudukan macam tu. Ada orang yang diberi kedudukan macam tu, dia boleh tahu ni wali. Tapi tak semua orang boleh dapat. Syekh Abdul Atta'illah mengkategorikan perkara ini sebagai termasuk dalam perkara gaib yang tersembunyi, dan beliau menyempurnakan makna ini dengan kata-kata hikmah beliau seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Lepas itu alright, kita baca sikit. Malam tadi hujan ni kan. Banyak sampai banjir kan? Man, Melaka banjir apa? Melaka banjir. Tampin tak banjir ya? Pekan Tampin tak banjir, alhamdulillah. Melaka ada banyak kali kerap banjir sekarang ni. Muka surat?
566 cikgu. Oh 266. Sorry. Larangan dan jawapan. Para ulama menjawab. Okey. Berkenaan dengan ziarah kubur Hukum perempuan ziarah kubur. Okey, sikit lagi. Sikit dan ni dia ni kita ambil sikit-sikit ni. Ni pun kena habis dah. Walaupun sikit-sikit pun kena habis dah ni. Baik, para ulama menjawab. Hadis ini telah dimansuhkan. Mana hadis dia? Larangan dan larangan tu kan. La'anallahu zawaratil kubur. La'anallahu zawaratil kubur. Allah Ta'ala melaknat perempuan yang ziarah kubur. Nampak? Jadi hadis ini dimansuhkan, dibatalkan oleh riwayat-riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menziarahi kubur saudaranya, seperti yang disebut oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Sunan Kubra, Abdul Razak dalam kitab Musannaf, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian mengenai hadis Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur, di atas para ulama berpendapat mungkin kerana sangat hanat hadisnya tidak kuat yang menyebabkan Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis tadi dalam sahih mereka. Kan? Hadis Allah Ta'ala melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur di atas, para ulama berpendapat mungkin kerana sanadnya tak kuat. Kerana hadis ni ada sanad kan. Setiap hadis ni ada sanad. Dia sanad itu yang menentukan. Sama ada hadis itu, sama ada itu hadis sahih ke, sama ada hadis itu hadis hasan ke, sama ada hadis itu hasan sahih, ataupun hadis itu hadis marfu', hadis mursal, hadis mauquf. Betul tak? Jadi bergantung pada sanad. Dia bergantung pada sanad aja tu. Kalau sanad dia jatuh ataupun kurang sanad, tu jatuh. Dia daripada marfu' dia jadi mursal pula dah. Daripada mursal jatuh pada mauquf pula kan. Dia akan turun darjat dia lah. Itu. Baik, kemudian jadi ni tak, sanadnya tak kuat yang menyebabkan Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis tadi dalam sahih mereka. Jadi makna dalam sahih Bukhari Muslim tak ada. Baik, kemudian Syekh Ibn Athaillah membolehkan ziarah kubur. Dalam kitab beberapa mutiara yang bagus lagi indah dan beberapa masalah yang penting lagi mudah karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Rupa-rupanya Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Mandili ni dia ada karang kitab. Apa kitab lain yang dikarang oleh Abdul Qadir Mandili? Kitab Penawar Hati kan. Penawar Hati itu silap saya lah. Penawar Hati ni karang oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Mandili. Dia orang Mandili. Mandili kat mana ya? Mandili ni dekat Indo kan? Kat Indo lah. Ulama-ulama Indo ni banyak tu dalam kitab ni karang. Kita tengok kita Jawi kan banyak daripada Indo. Walaupun ada juga daripada Patani kan, daripada Patani, daripada Thailand kan. Ulama Patani ni pun dapat juga. Macam kitab Matu Musali tu, kitab Musali yang nipis kan, rupa kitab Matu Musali tu pun mereka tahqiq kan kitab dia. Namanya Tahqiqul Waqi. Tahqiqul Wafi ala Syar'in Musatul Musalli yang disyarah oleh Syekh Ibn Qutaibah. Dia ulama daripada, dia ada satu pondok di Patani namanya Pondok Tepus. Pondok Tepus nama dia. Banyak kitab-kitab Jawi lama ni dia tahqiqkan balik. Sebab ada orang mempelekehkan kitab-kitab Jawi lama. Dia kata Jawi lama ni apa ni tak tahu dia punya sandaran dia, sanad dia apa benda tak tahu, main buat-buat kitab je. Rupa-rupanya yang karang-karang tu ulama-ulama hebat, contoh Syekh Patani, Syekh Abdullah Patani kan, tuan macam kitab Aqidatun Najin kan dikarang oleh Tuan Minal. Nama Tuan Minal sebenarnya Syekh Muhammad bin Zainal Abidin Al-Patani. Dia ni orang Patani. Digelarannya Tuan Minal. Dia ada gelaran dia.
Kan kenapa tuan minal? Kerana dia biasa baca ayat minal jinnati wan nas kan. Minal jin mati wan nas. Kalau ada orang sakit dia akan baca minal jinnati wan nas, ataupun dia baca surah An-Nas itu dia suka baca lah. Itu sebabnya dia, orang panggil dia tuan minal. Kitab Aqidatun Najin tu, yang kitab Jawi lama turas itu dikarang oleh Syekh Muhammad bin Azan bin Al-Fatani. Saya ngajar kitab tu di Masjid Pantai, Masjid Taman Jalan Jelebu tu. Ngajar kitab tu. Hebat kitab tu. Kitab itu diambil, dia punya isi-isinya diambil daripada kitab-kitab Arab lama punya, dia ambil. Contohnya syarah Al-Kubra, syarah Sugra, syarah Wusta, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Yusuf As-Sanusi. Banyak kitab dikarang oleh Syekh As-Sanusi ni, tapi kita Arab lah, tak Jawi tak ada. Sebab penting kita, kalau kita tahu baca kitab Arab, banyak kita boleh baca. Kalau tak erti kita baca Arab, susah lah, terbatas lah kita lah, tak banyak lah kita boleh baca. Baik. Jadi bermula ziarah kubur itu sunat dengan ijma'. Bermula ziarah kubur itu sunat dengan ijma'. Sabda Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, rawahul Muslim. Artinya adalah aku telah melarang akan kamu daripada ziarah kubur, maka ziarah oleh kamu akan dia. Riwayat Muslim. Berkata Ibn Taymiyah, sesungguhnya telah mengizinkan oleh Nabi pada menziarahinya, kemudian daripada melarang ia daripadanya. Dan mentaklil memberi sebab ia akan dia dengan bahawasanya memperingatnya akan mati dan akan negeri akhirat. Intaha. Nampak? Intaha. Fal qadim Syafiqah. Nampak tak? Cuma satu lagi bezanya, kalau menguruskan kematian orang Islam dengan menguruskan kematian orang kafir, mana kos yang paling mahal? Orang Islam pun kafir. Orang kafir lah kos mahal, kan? Saya tengok orang kafir kalau meninggal, berapa banyak dia kena sediakan duit? 20,000 tu kan. Keranda tak berapa ribu dah, kubur lagi kan. Paling tidak pun orang kata dalam 30,000 40,000 kena standby lah. Sebab orang macam Cina, bukan Islam ni, non Muslim, dia takut mati, sebab dia kena sediakan duit. Macam kita paling tidak pun 1,000, tak kadang dia tak apa 1,000 pun 900. Kalau sini berapa tu kan, kalau kos kuburan semua, kali kubur lah dengan apa semua, 1,000 lebih. 1,000 ada 1,000. Ada datang hari tu dia cas 1,500 tu kan, 1,600 dia cas je. Ada mualaf seorang meninggal, ke polis lah. Tapi kita tak adalah ceritakan tempat itu yang spesifik dia. Dia cas sampai 1,600. Sedangkan kita je tak agama, Maiz hanya boleh sediakan untuk mualaf meninggal ni, dia peruntukannya untuk pengurusan jenazah 1,500 je. Kan? Dia tekan sampai 1,600 tu kan. Tak apalah, dia kata pejabat agama bagilah kami 1,500 kata. Nanti kalau yang 100 tu kami minta pada waris kita. Dia nak ambil juga tuan-tuan 1,600 tuan. Jadi minta kat waris dia. Sedangkan waris dia tak hidup pun tak adalah, tak kaya sangat pun. Mualaf India masuk Islam, tak semua yang kaya, kadang banyak yang susah. Kan gitu. Dia nak tapau orang tu. Tekan. Sebab kebiasaannya, saya tanya budak-budak yang SRZ tu, yang uruskan jenazah. Kita Maiz ni, kita ada SRZ. SRZ maknanya Sukarelawan Rakan Ziarah. Biasa kalau ada kematian mualaf ni, dia orang yang uruskan. Semalam pun dia orang uruskan juga. Satu kematian semalam dia uruskan mualaf kan, gitu. Biasanya Maiz hanya ceritakan, hanya sediakan 1,500 je. Itu peruntukan paling tinggi pun.
Dan biasanya masjid-masjid ataupun surau-surau qaryah-qaryah ni dia akan cas sama ada 1,000 ataupun 1,200. Ada yang tak sampai 1,000 pun ada. Betul. Ada yang kata mereka, ada ahli keluarga yang tak apa ustaz, dia kata kami bayar semua. Semua kami bayar, dia kata. Dia kata. Kami sponsor semua. Tak payah kita tak payah MAIS, tak payah apa-apa, dia kata. Ada juga macam tu. Tak payah ahli keluarga dia okey. Baik. Cukup sekadar tu tentang perbincangan kita pada pagi ni. Allah akan datang kita sambung lagi. Wallahu alam. Ada soalan sebelum saya tutup? Tak ada? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyana lifatin ya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana bil arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal qatin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa qina sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah. Satu lagi tuan-tuan, mu'alaf ni kalau tuan-tuan tahu dia mu'alaf, kalau IC dia tu tak tukar nama lagi, suruh tukar. Sebab kalau in case kalau berlaku kematian, masalah. Kerana ahli waris dia tu dia boleh tuntut balik. Dia minta bakar mayat tu. Sebab apa? Dia kata ahli keluarga dia ni tak masuk Islam, kita. Sebab IC masih IC Hindu. Kalau ikutkan 5 tahun. 5 tahun tu tingkatan untuk mu'alaf. Macam tu. Tapi ada kadang-kadang lepas 5 tahun sebelum dah 5 tahun pun masih saudara baru juga. Mau bagi. Tapi kalau ikutkan 5 tahun. Okey. Wallahu a'lam bishawab.